Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal mannu fadla wa nastaghfiruka ya hayyu ya qayyum salli wa sallim adada ilmika ala abdika wa rasulika wa habibika sayyidil ma'sum sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ahli mahabbati wa aslih syu'unal ummati wa farij annal humuma wal ghumuma ya hayyu ya qayyum. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, segala puja dan puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan seterusnya kepada mereka yang mengasihi, yang mencintai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Alhamdulillah, pada malam ini kita dapat meneruskan lagi pembacaan kitab hikam kita. Moga-moga Allah Ta'ala memberi pertolongan kepada kita dan kita mohon kepada Allah agar dipermudahkan perjalanan pengajian kitab hikam kita pada malam ini. Dan insya-Allah pada malam ini tak lupa saya ucapkan selamat datang kepada para jemaah sekalian yang dapat hadir bersama kita pada malam ini. Dan insya-Allah pada malam ini kita akan menyambung balik pembacaan kitab hikam. Apa pun Ustaz minta maaf apa yang berlaku semalam. Dan insya-Allah moga-moga pada malam ini Allah Ta'ala memberi kebaikan insya-Allah. Jadi selamat datang semua sekali daripada Terengganu Bijar Rendah, daripada Johor, Melaka, Kelantan, Sabah, Sarawak, mendapat Kedah, Penang dan di mana sahaja berada. Moga-moga Allah Ta'ala memberi kebaikan kepada kita semua. Jadi kita sambung pada malam ini pembacaan kitab hikam kita dan kita sampai pada muka surat 64. Muka surat 64. InsyaAllah. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumi fi daraini amin. Selamat datang daripada Thailand, Shah Alam daripada Thailand. Jauh. Dan selamat datang daripada mana-mana sahaja yang mengikuti pengajian malam ini. Baik, berkata Syekh Ibn Athaillah As-Sakandari di dalam matan hikamnya. Nikmatani. Nikmatani ma kharaja mawjudu anhuma wala budda likulli mukawwanin. Baca mukawwan jangan baca mukawwin. Mukawwanin minhuma nikmatul ijad wa nikmatul imdad. Jadi ada dua nikmat dipanggil nikmat ijad, nikmatul ijad wa nikmatul imdad. Maksudnya bermula dua nikmat yang tiada keluar maujud daripada keduanya. Dua nikmat yang maknanya yang ada itu tidak terkeluar daripada dua perkara dua nikmat ini dan tak dapat tiada, yakni mesti bagi tiap-tiap yang diadakan itu daripada keduanya. Setiap yang ada itu mesti tak dapat lari daripada dua nikmat. Dua nikmat. Satu nikmat ijad namanya, satu nikmat ijad dan yang kedua nikmat imdad. Maka di dalam nikmat-nikmat Allah Ta'ala sedang daripada sesuatu yang ada di atas muka bumi ini yang secara khususnya kepada makhluk yang bernama manusia dan secara umumnya yang selain daripada manusia. Maka dua nikmat ini akan ada pada sama ada manusia ataupun lain daripada manusia. Yang pertama dipanggil nikmat ijad. Nikmat ijad adalah nikmat Allah mengadakan kita. Selamat datang daripada Negeri Sembilan.
nikmat ijad ini nikmat yang Allah mengadakan kita dan Allah mengadakan manusia itu, maka itu dipanggil nikmat ijad. Itu daripada secara khususnya. Secara umumnya nikmat ijad itu seperti Allah mengadakan matahari, Allah mengadakan bulan, Allah mencipta matahari, Allah mencipta bulan. Itu secara umum. Secara khususnya nikmat ijad itu adalah Allah mencipta manusia daripada tiada kepada ada, min adamin ila maujudin, daripada tiada kepada ada. Maka dikatakan bahawa dua nikmat ini tak dapat tidak, mesti ada pada setiap yang dijadikan oleh Allah. Satu nikmat ijad, yang kedua nikmat imdad. Imdad ini dia panggil nikmat yang berbentuk bantuan. Nikmat yang pertama nikmat ijad, nikmat yang berbentuk penciptaan. Satu dia panggil nikmat yang berbentuk penciptaan. Yang kedua imdad, nikmat yang berbentuk bantuan. Maka kita diciptakan oleh Allah, itu dipanggil nikmat ijad. Kemudian kita ini diberi nafas oleh Allah, diberi jantung kita ini bergerak, diberi kita punya ginjal ini berfungsi, diberi darah kita mengalir, diberi oksigen kita boleh masuk dengan senang, dan diberi kesihatan. Ini dipanggil nikmat imdad. Dengan nikmat imdad inilah banda Allah membantu kita secara berterusan sehingga kita dapat mengekalkan ijad, iaitu nikmat ijad, nikmat Allah menciptakan kita. Maka dua nikmat ini, nikmat ijad dan nikmat imdad ini, ulama mengatakan supaya kamu mengenal Allah, supaya kamu mengetahui bahawa Allah lah yang mencipta kamu. Allah mencipta kamu. Sebab itu penciptaan manusia yang Allah mengatakan bahawa Allah menciptakan manusia itu maknanya daripada Nabi Adam, kemudian daripada Nabi Adam itu berkembang. Wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan wa katsiran. Rijalan wa nisaan. Maka Allah Ta'ala jadikan penciptaan manusia ini daripada tanah, yakni Nabi Adam AS. Kemudian daripada Nabi Adam, Siti Hawa, daripada tulang rusuk Nabi Adam. Kemudian diciptakan khuliqa mimma indafik, daripada air yang terpancar, air mani. Kemudian berkembanglah lelaki perempuan dengan begitu ramai. Maka itulah penciptaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka Allah mencipta itu supaya manusia mengenal Allah Ta'ala, bahawa Allah lah yang menciptakan. Tidak ada yang menciptakan kecuali Allah. Maka lahirnya satu orang manusia itu sebenarnya Allah telah tetapkan, bahawa ia lelaki perempuan Allah tetapkan. Bangsa apa Allah tetapkan. Kalaulah pilih bangsa, mungkin ada yang mengatakan, saya ini kalau diberi pilih bangsa, saya nak bangsa Arab. Kenapa? Sebab Nabi bangsa Arab, katanya. Maka Allah telah menetapkan, maknanya inna khalaqnakum min zakarin wa unsa, kami jadikan kamu lelaki dan perempuan. Siapa? Allah yang menjadikan lelaki perempuan. Ibu bapa tidak ada kuasa. Mana ibu bapa nak anak perempuan, beli baju perempuan, keluar lelaki. Mana ibu bapa nak anak lelaki, keluar perempuan. Mana nak sangat anak lelaki, tiba-tiba perempuan. Ada juga nak sangat anak perempuan, keluarnya lelaki. Dan tidak ada doktor mari mesti tanya, kamu nak anak lelaki ke anak perempuan? Anak lelaki ada 3 lagi kota dia. Maknanya saya bagi awak satu anak lelaki. Tidak ada begitu. Tidak ada ibu bapa isi borang untuk dapatkan anak lelaki perempuan. Kerana apa? Kerana yang mencipta itu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka dikatakan lagi, dengan nikmat yang Allah Ta'ala ciptakan ini juga disuruh kita mengenal Allah dan menyuruh kita supaya mengabdikan diri kepada Allah.
Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin dan manusia kecuali mengabdikan diri kepada Allah. Kata Ibnu Abbas, mengabdikan diri dalam keadaan mengenal Allah. Lalu ulama mengatakan, tanpa kamu melihat kepada apa dia ini, nikmat Allah, maka membawa kepada kamu ini kurang mengenal Allah. Antara nak mengenal Allah, maka hendaklah seorang tadi mengenal akan nikmat Allah. Sekejap Surah nak sediakan power bank. Ada orang rumah di sebelah. Okey, baik. Itu sambung balik Lalu dikatakan bahawa seseorang itu bila sudah mengenal akan nikmat-nikmat Allah Ta'ala ini, membawa kepada seorang itu bersyukur dengan nikmat Allah. Kerana mengetahui bahawa nikmat itu hak Allah Ta'ala, dan Allah lah yang memberi kepada hamba-hambanya itu akan nikmat Allah. Maknanya. Baik. Kemudian dikatakan lagi bahawa ada dua nikmat, satu nikmat ijad, satu nikmat imdad. Dan nikmat ijad itu menghilangkan adam sabik. Apa makna adam sabik? Iaitu terdahulunya tiada. Terdahulunya tiada, asal kita daripada tiada, kemudian ada. Sekejap ya. Ambil wayar panjang sambung sini. Jadi dikatakan bahawa maknanya daripada kita tiada kepada ada. Kita ini sebenarnya tiada, lalu Allah mengadakan kita. Kita mula dengan tiada. Kemudian Allah lah yang mengadakan kita. Supaya kita sedar siapa yang mengadakan kita, Allah. Dan kita sedar siapa milik kita. Allah Ta'ala adalah milik kita. Maka dengan nikmat ini membawa kita menyedari bahawa kita adalah hamba yang lemah. Kita adalah hamba yang hina. Itulah tujuannya, supaya kamu mengenal akan nikmat Allah. Dan apabila mengenal akan nikmat Allah Ta'ala itu, sudah tahu bahawa Allah Subhanahu Wa Ta'ala lah yang mengadakan kita. Allah Ta'ala yang mewujudkan kita. Maka tiada yang sebenar-benar wujud kecuali Allah. Kerana Allah Ta'ala itulah yang wujud, tidak ada adam. Apa makna tidak ada adam? Wujud Allah tidak ada permulaan. Adapun wujud kita ada permulaan, daripada tiada kepada ada. Maka itulah maknanya daripada tiada kepada ada, itulah sifat makhluk. Sifat makhluk. Dan sifat Allah Ta'ala itu, wujud Allah Ta'ala itu tidak dimulakan dengan tiada. Maka setelah kita tahu asalnya kita tiada, kemudian ada. Kemudian sifat Allah Ta'ala itu pula, daripada tiada kepada ada. Daripada tiada kepada ada, kemudian Allah Ta'ala boleh pula meniadakan kita pula. Itulah sifat kita. Daripada tiada kepada ada, kemudian Allah pula boleh menjadikan kita ini kepada tiada pula. Jadi di situ menyedari bahawa betapa lemahnya kita. Kerana dialah menjadikan kita daripada tiada kepada ada. Mula-mulanya tiada, kemudian ada. Maknanya apa? Maknanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberitahu kepada kita bahawa dialah Allah Ta'ala yang mengadakan kita, dan sampai satu ketika dialah Allah Ta'ala yang mentiadakan kita. Maknanya, maka disitulah kita menyedari akan nikmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik. Kemudian dikatakan lagi nikmat ijad itu menghilangkan adam sabik. Maknanya daripada dahulu tiada. Maknanya daripada dahulu tiada, kemudian ada. Asalnya kita tiada, kemudian ada. Ada, dan jikalau tiada yang demikian itu, kalaulah tidak ada nikmat ijad itu, sentiasalah makdum, sentiasalah tidak ada kita.
Kalau tidak ada nikmat ijad, maka tidak adalah kita. Allah Subhanahu Wa Taala mengadakan kita daripada tiada kepada ada. Maka sedarlah kita bahawa Allah lah yang berkuasa, tidak ada milik kita. Tidak ada milik kita, semuanya milik Allah Subhanahu Wa Taala. Maka disuruh kita bersyukur kepada nikmat Allah. Lalu ulama mengatakan antara jalan bersyukur dengan nikmat ini, jalan bersyukur dengan nikmat ijad ini, nikmat merasa nikmat bahawa Allah mengadakan kita, yakni menggunakan segala tubuh badan kita, segala anggota kita kepada ketaatan kepada Allah. Lidah kepada ketaatan kepada Allah, maknanya mata ketaatan kepada Allah, telinga ketaatan kepada Allah, dan begitulah seterusnya. Kata ulama, dengan nikmat ijad ini kamu bersyukur dengan nikmat ijad ini dengan jalan kamu ini, dengan jalan yakni menggunakan anggota kamu dengan melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ini di antara nikmat ijad. Bila menggunakan ketaatan dengan sendirilah, tidak digunakan kepada kemaksiatan. Baik. Lalu dikatakan lagi nikmat imdad. Imdad ini nikmat bantuan. Allah membantu kita, Allah menolong kita, Allah mengekalkan nikmat tadi. Nikmat tadi, Allah memberi kita telinga, kekal telinga dapat mendengar. Allah memberi nikmat mata, kekal dapat melihat. Allah memberi nikmat lidah, kekal kita dapat berkata-kata. Selagi mana kita boleh berkata-kata, mendengar, melihat, bermakna kita duduk dalam mendapat nikmat imdad. Nikmat imdad itu menghilangkan adam lahik. Apa makna adam lahik? Yakni sesuatu yang tiada yang mengiringi kita. Maknanya apa? Dulu kita tidak ada mendengar, tidak ada melihat, tidak ada dapat mendengar, melihat, dan seumpamanya. Tiba-tiba datang imdad, nikmat imdad, maka daripada tidak ada melihat dapat melihat, daripada mendengar dapat mendengar, daripada lemah jadi Allah Ta'ala kekalkan kekuatan pada kita sehingga kita boleh bergerak, berjalan. Maknanya maka daripada sesuatu yang tiada, tiada yang bersama kita, maka Allah kekalkan, Allah beri dengan ada nikmat imdad. Sebelum ni tidak ada nikmat imdad. Lahir pun lahir saja, maknanya tak boleh nak gerak, tak boleh nak jalan lagi, nak makan pun tak boleh. Tetapi Allah datang nikmat imdad, nikmat pertolongan, maka lama-lama boleh berjalan sendiri. Dulu masa kecil-kecil mata tak apa nampak, lepas tu Allah bagi nampak. Telinga tak apa dengar, Allah Ta'ala bagi dengar. Begitulah perjalanan. Maknanya supaya kita menyedari akan nikmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian dikatakan lagi, dan jikalau tiada demikian itu, kalau Allah tak berilah nikmat imdad, lahir Allah Ta'ala beri ijad, lahir saja. Tapi bila lahir Allah tak beri nikmat imdad. Macam mana nikmat imdad? Tak beri mata memandang, tak beri telinga mendengar, tak beri lidah berkata. Maknanya tidak ada nikmat-nikmat yang berpanjangan merupakan pertolongan Allah Ta'ala tadi. Andai kata nikmat ijad saja, dilahirkan nikmat saja, nikmat saja ada. Kemudian dikata jikalau tiada yang demikian itu, nasaya dikatakan bahawa dan jikalau tiada yang demikian itu, nasaya fana'lah ia, maka binasalah ia kalau tidak diberi nikmat tadi. Maka hak Allah Ta'ala juga yang memberi nikmat. Maka yang memberi nikmat itu adalah Allah Ta'ala. Dulu kita dah bicara, bila orang bagi nikmat pada kita, jangan lupa Allah. Allah yang sebenar-benar beri nikmat.
Itu maknanya tampilan sahaja. Tapi kali ini memberitahu bahawa itu sebenarnya nikmat tidak ada milik orang pun, milik Allah. Allah lah yang memberi nikmat dan sentiasa selama-lamanya, maka tiada dihingga baginya nikmat, dan sifat Allah sentiasa memberi nikmat kepada hamba-Nya di dunia dan juga negeri akhirat, dan manusia tidak mampu menghitung nikmat Allah, kerana sesungguhnya Allah berfirman wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha, seandainya kamu ingin menghitung nikmat Allah Ta'ala, nescaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Maka demikianlah dikatakan bahawa Allah Ta'ala ini memberi nikmat yang besar. Allah Ta'ala wujudkan kita ini, khususnya Allah Ta'ala nikmat imdad ijad ini Allah menjadikan kita. Umumnya Allah menjadikan langit dan bumi. Alam tarau anna Allah sakhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardh wa asbara alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah wa minan nasi man yujadilu fillahi bighairi ilmin wala hudan wala kitabim munir. Allah Ta'ala berfirman, alam tarau anna Allah, tidakkah kamu melihat bahawa Allah Ta'ala itu sakhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardh, Allah mengadakan apa yang ada di langit dan di bumi. Siapakah yang menciptakan di langit dan di bumi? Dan wa asbara alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah, kemudian Allah Ta'ala cukupkan, Allah Ta'ala limpahkan kurniaan Allah zahir dan batin. Namun dikatakan bahawa wa minan nasi man yujadilu fillahi bighairi ilmin wala hudan wala kitabim munir, tetapi sebahagian daripada manusia mereka berbantah-bantah pada Allah tanpa ilmu, dan mereka tidak dapat petunjuk, dan mereka itu tidak dapat penerangan cahaya daripada, dapat pimpinan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kadang-kadang kita tak sedar, kita dapat nikmat, lupa bahawa nikmat itu milik siapa? Nikmat itu milik Allah Subhanahu Wa Taala. Maka bila dapat nikmat, ke mana kita? Kita kena melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah berfirman, walaula ni'matu rabbi lakuntu minal muhdarin, kalaulah tidak ada nikmat Allah, kalaulah tidak kerana nikmat Allah Ta'ala, nescaya aku akan termasuk dalam muhdarin, orang yang dihadirkan, yakni orang yang dimasukkan dalam neraka, kalau tidak sebab nikmat Allah. Maka dikatakan bahawa maknanya menggambarkan bahawa kalaulah kamu ni tak ingat kepada nikmat Allah, maka membawa kamu akan dimasukkan dalam api neraka. Tidakkah kamu ini, maknanya tidakkah kita ini mendapat nikmat itu semuanya daripada Allah? Kita makan rezeki siapa? Rezeki Allah. Kita duduk di berjalan atas mana? Atas bumi Allah Ta'ala. Maka Allah memberi kepada kita berbagai nikmat, dan kita pula membalas nikmat Allah tadi dengan melakukan ibadah kepada Allah Ta'ala. Maka sesiapa, sebagai contoh disebutkan oleh ulama, Allah menyatakan bahawa sesiapa yang tidak sembahyang isyak, contohnya Allah mengatakan, aku tidak reda orang yang berjalan di atas bumi aku. Begitu gambarannya. Maka dalam keadaan macam itu, hendaklah kita ini sentiasa mensyukuri akan nikmat Allah Subhanahu Wa Taala, sama ada nikmat itu nikmat ijad, Allah mencipta kita, dan ataupun nikmat itu nikmat imdad, nikmat pertolongan Allah di atas nikmat yang Allah beri kepada kita. Lalu dikatakan lagi, faedah, ketahui olehmu bahawasanya wujud hak Allah Ta'ala itu wajib. Ketahuilah Allah Ta'ala, wujud Allah itu wajibal wujud. Wujud Allah Ta'ala itu adalah wujud yang hakiki. Wujud yang hakiki ni wujud macam mana, Ustaz? Wujud hakiki ni wujud yang tidak dimulai dengan tiada. Adapun kita asalnya tiada, kemudiannya ada, itu dipanggil wujud majazi, pinjaman sahaja. Adapun wujud hakiki, wujud yang tidak dimulai dengan tiada. Bermakna apa? Bermakna wujud Allah wujud yang qadim. Tidak ada awal bagi wujud Allah Ta'ala.
tidak ada awal bagi wujud Allah Ta'ala. Dan wujud Allah Ta'ala itu maknanya wujud yang sebenar-benar wujud. Wujud yang sebenar-benar wujud. Dan wujud yang tidak berhajat kepada yang lain. Adapun makhluk, wujud yang berhajat kepada Allah, wujud yang berhajat kepada oksigen, wujud yang berhajat kepada nyawa. Itu wujud makhluk. Wujud makhluk ini wujud Allah Ta'ala tidak wujud yang dia panggil isnadi, wujud yang bergantung dengan yang lain. Maha suci Allah daripada sifat seumpama itu, yakni wujud makhluk, wujud yang bergantung dengan yang lain. Itu dipanggil isnadi. Wujud itu dikatakan bahawa seperti wujud anak. Wujud anak dengan sebab ada ibu bapa. Dan wujud Allah Ta'ala juga bukanlah wujud kerana wujud majazi pinjaman. Maknanya sebab ada ini baru ada dia. Seperti wujudnya bayang-bayang. Tidak sama sekali Allah Ta'ala bersifat demikian. Maka Allah Ta'ala lah maknanya yang hakikat sebenar-benar wujud. Wujud Allah Ta'ala tidak menerima tiada. Allah kekal, tidak ada awal, tidak ada akhir. Maka itulah maknanya wujud Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka wujud Allah Ta'ala itu wajib pada dirinya. Apa maksud dirinya? Iaitu pada zat Allah. Pada zat Allah dan pada barang yang lain daripadanya itu tiada wujud bagi zatnya, tetapi tiada wujud bagi yang lain melainkan dengan majazi. Maka kerana bahawasanya wujud daripadanya lemah, maka dikatakan bahawa wujud Allah Ta'ala itu wujud yang hakiki. Lain pada wujud itu wujud yang maknanya berkaitan dengan Allah. Apa maksudnya? Allah tidak berhajat kepada yang lain. Yang lainlah yang berhajat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kitalah yang berhajat kepada Allah. Dan kita berhajat pada Allah, tapi kita tidak mau beribadat. Maka macam mana mendapat pertolongan Allah? Allah itu ada bersama kita. Dan Allah itu dekat dengan kita. Kerana apa? Kerana Allah Ta'ala itu maha wujud. Wujud Allah itu wajibal wujud. Wajib wujud bagi Allah Ta'ala. Maka dengan wujud Allah Ta'ala inilah Allah memberi nikmat kepada kita. Antara nikmat itu adalah nikmat Allah memberi kita wujud di atas muka dunia. Dah bila Allah Ta'ala dah wujud tu, Allah suruh apa? Allah Ta'ala mengatakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin dan manusia kecuali mengabdikan diri kepada aku. Dan bagaimana nak mengabdikan diri kepada aku? Lalu Allah mengatakan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Aku tidak utus engkau wahai Muhammad kecuali memberi rahmat. Maka hendaklah lalu Allah mengutuskan nabi dan rasul. Wa laqad ba'asna fi kulli ummatin rasula an ibudullah wajtanibut taghut. Tidak aku bangkitkan satu umat kecuali datang seorang nabi, seorang rasul, dan rasul itu suruh sembahlah Allah dan tinggalkan perkara taghut. Maka Allah datangkan rasul itu dengan memberitahu 3 perkara besar. Apa dia? Yang pertama, Allah memberitahu bahawa kita semua dicipta oleh Allah. Kita semua diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan Allah Ta'ala itu berkuasa di atas segala-galanya. Maka datangnya Rasul memberitahu kepada kita, yang pertama, kita ini datang daripada Allah. Allah lah yang mencipta kita. Tiada yang lain mencipta kita. Tiada yang memberi manfaat, bukannya patung-patung berhala. Yang memberi manfaat, memberi mudarat Allah. Itu yang pertama, datangnya Rasul. Yang kedua, Rasul mengajar kita bagaimana beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sehingga Allah mengatakan, wa ma atakumur rasul fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa-apa yang maknanya apa-apa yang Nabi bawa itu kamu ambil, apa yang Nabi larang kamu tinggal. Maka yang kedua, Allah utuskan Rasul ada untuk apa? Untuk mengajar kita bagaimana ubudiyah kepada Allah Ta'ala. Antara jalan ubudiyah, Rasul mengajar kita supaya kita mengingati akan nikmat Allah.
Dan yang ketiga, perkara besar yang ketiga yang didatangi oleh Rasul, yakni adanya hari pembalasan selepas daripada kematian. Maka inilah 3 perkara besar yang dibawa oleh segala Rasul-Rasul. Baik. Kemudian dikatakan bahawa maknanya dan senyata nyatalah daripada ini bahawasanya kaun ini tiada sunyi ia daripadanya. Maka tahulah kita, alam ini, kaun ni alam lah, alam ini tidak lepas lari daripada Allah. Apa sahaja yang kita melihat, adanya gunung ganang tidak lepas daripada Allah. Adanya lautan tidak lepas daripada Allah. Adanya matahari, adanya bulan tidak lepas daripada Allah Ta'ala. Siapa yang menerbitkan matahari? Siapa yang menenggelamkan matahari? Siapakah yang menerbitkan bulan? Siapakah yang menghilangkan bulan? Maka semuanya tidak lepas daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah lah yang berkuasa mengawalnya. Mana mungkin tidak ada yang menjaga? Kenapa tidak ada yang menjaga? Mana mungkin? Kerana sesungguhnya lihatlah matahari terbit di sebelah timur, jatuh di sebelah barat, sampai masa matahari terbit di waktu pagi, tidak pernah tersalah pun sekali. Ada tersalah? Dia keluar kejap, dia hilang balik. Salah. Ada gitu? Tidak ada. Bulan pun begitu juga. Maka menunjukkan bahawa ada yang mengatur. Mana mungkin tidak ada yang mengatur? Mana mungkin tidak ada yang mengurus? Maka siapa? Allah Subhanahu Wa Taala lah yang mengurus dan yang mengatur segala-galanya. Maka inilah nak memberitahu kepada kita bahawa Allah Ta'ala itu berkuasa di atas segala-galanya, dan dialah yang mencipta kita, dialah yang memberi nikmat kepada kita. Semuanya tidak dapat lari daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tiada sunyi ia daripadanya, dan tiada berdiri ia melainkan dengan dia. Tidak boleh berdiri dengan sendiri. Tidak boleh berdiri dengan sendiri. Walaupun kita begini, ini pegangan ahli sunnah wal jamaah. Kita contohkanlah obat. Kita contohkanlah obat. Hari ini orang makan obat. Maka obat itu menyembuhkan. Itu sifat obat. Maknanya apa? Obat itu menyembuhkan, itu dari segi zahir. Tetapi dari segi hakikat yang sebenarnya, sedikit pun, walau satu zarah pun, obat itu tak boleh menyembuhkan. Walau satu zarah pun tidak boleh. Api itu menghanguskan, benar. Tetapi hakikat yang sebenarnya, satu zarah pun, sedikit pun, api tidak boleh menghanguskan. Tetapi yang menghanguskan itu adalah izin Allah Ta'ala. Yang boleh menyembuhkan adalah izin Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka inilah pegangan yang perlu kita pegang. Maknanya daripada ahli sunnah wal jamaah. Lalu dikatakan bahawa, dan iaitu Allah Ta'ala, tiada sunyi dengan dia, iaitu Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maha suci lagi maha tinggi di dalam zatnya. Bagi zatnya kaya ia daripada sekaliannya. Allah Ta'ala tidak berhajat daripada sekaliannya, dan sekalian itu berhajat kepadanya, iaitu semua yang lain berhajat kepada Allah Ta'ala, dan mendirikan tiap-tiap daripada alam pada yang layak padanya. Maka yang menggerakkan, yang menguasai, yang mengatur alam, iaitu Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan ditolonginya di dalamnya daripada limpah anugerahnya. Dan Allah memberi nikmat setelah Allah Ta'ala mengadakan sesuatu, lalu Allah mengekalkan, memberi pertolongan, ditolongnya supaya nikmat itu berkekalan. Nikmat itu berkekalan. Dikatakan bahawa itu anugerah daripada Allah, dan barang yang telah dikehendaki hukumnya itu sebagaimana yang telah dikehendaki Allah akan ketetapannya. Maka itulah nikmat yang Allah Ta'ala bagi. Maka Syekh Ibn Athaillah membagikan nikmat kepada dua. Satu
nikmat ijad, nikmat diciptakan Allah. Satu lagi nikmat imdad, yakni nikmat yang berterusan. Allah Ta'ala kekalkan, memberi pertolongan kepada tadi. Maka tidak ada satu pun milik kita. Hari ini kita dapat makan, itu nikmat Allah. Dan hari ini Allah menyedarkan kita. Betapa ramai orang tidak ada kerja, tapi mulai-mulai ada dapat makanan. Betapa ramai lagi orang mana kehilangan pekerjaan, tapi hari ini Allah Ta'ala mendatangkan peringatan pada kita. Siapa yang menanggung kita? Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ada saja. Baiklah, orang rumah ni tidak ada makanan, mungkin dia tidak ada tu. Allah Ta'ala datangkan orang lain, rasa nak bagi sumbangan pada orang. Allah Ta'ala datangkan. Siapa yang memberi makan kita sepanjang PKP ni? Baru kita sedar siapa? Ya, tidak ada yang memberi makan kita, Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi tak perlu bunuh diri lah. Maknanya kata ulama, siapa yang membunuh diri itu, dia adalah orang yang tidak mensyukuri nikmat ijad. Allah menjadikan dia pula nak menghilangkan diri dia. Dia tidak mensyukuri nikmat ijad. Dan orang yang bunuh diri ni dijamin dapat apa dia? Dapat apa? Dijamin. Orang yang bunuh diri tak dijamin akan dapat. Dapat apa? Dapat masuk neraka dalam hadis. Dalam hadis. Ini kata ulama. Jadi kenapa? Kerana ulama mengatakan sesiapa yang membunuh diri itu, dia adalah orang yang tidak bersyukur dengan nikmat ijad. Wal-iyazubillah. Jadi jangan bunuh diri kalau boleh. Tension macam mana pun, berat macam mana pun, musibah berat macam mana pun, maknanya kembali kepada Allah. Kembali kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi insya-Allah tentang makan minum ini, ingat, maka kita dapat fikir, walaupun keadaan macam ini, tak ada orang pun mati kebuluran sebenarnya, hanya dapat makan sikit banyak sudah aja. Maknanya bersyukurlah kita, sebab kita tujuan kita ni hidup atas muka dunia ni kalau boleh, maknanya untuk dapat melangsungkan kehidupan dengan melakukan ibadah, itu saja. Bukan mengumpulkan apa-apa, tidak, tetapi hanya untuk melangsungkan kehidupan kita dengan melakukan ibadat kepada Allah. Dan disambung lagi, an'ama alaika awalan bil ijad wa saniyan yatawalla al imdad. Maka ada dua, dia kata nikmat yang pertama, an'ama alaika, Allah Ta'ala beri nikmat kepada kamu itu, yang pertama dengan ijad, yang kedua bitawali imdad. Maka nikmat yang kedua, bitawali imdad. Telah diberi nikmat atasmu, yang pertama nikmat ijad yang kita telah terangkan tadi, dan yang kedua kerana tiada wujud pada asal bagimu. Ijad ni asalmu kamu tidak wujud, asalnya kamu tiada, kemudian Allah Ta'ala mengadakan kamu. Dan yang keduanya dengan berturut-turut nikmat imdad, berturut-turut. Maknanya Allah memberi pertolongan. Adakah Allah Ta'ala beri kita nafas hari ini saja? Tak. Setiap hari Allah memberi nafas. Kita minta tak? Tak minta. Kita beri, maknanya dalam keadaan kita ini berserah pada Allah. Berserah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah menentukan kita, makna tanpa kita memilih, tanpa kita memohon pada Allah. Maka Allah memberi kesihatan kita, Allah memberi kehidupan kita, jantung kita bergerak tanpa kita kawal, darah kita mengalir tanpa kita mengawalnya, Allah yang mengawalnya. Maka kamu tengoklah pada diri kamu, katanya wa fi anfusikum afala tubsirun. Pada diri kamu, kenapa kamu tidak melihat adanya nikmat-nikmat daripada Allah Ta'ala yang Allah terus memberi kepada kita? Maka pertolongan Allah Ta'ala itu berpanjangan, berterusan. Dan jikalau putus tolongmu, kalau Allah Ta'ala putus tolongnya daripada kamu sesarah, nascaya jadilah engkau Adam, tiadalah kamu. Nabi Musa alaihissalam dia tanya kepada Allah, ya Allah, bagaimana kamu boleh menguruskan belaka semuanya sekali? Bagaimana? Maknanya kamu boleh menguruskan langit, bumi, semua Allah Ta'ala boleh urus. Macam mana? Lalu dikatakan bahawa Allah Ta'ala beri kepada Nabi Musa alaihissalam satu bekas, satu benda, diletakkan di atas tangannya. Dan Allah Ta'ala jadikan Nabi Musa 3 hari tak tidur malam.
3 hari tak tidur malam. Selepas daripada itu Allah Ta'ala bagi Nabi Musa satu bekas. Satu bekas. Dalam bekas tu kalau tak silapnya ada air. Dia letakkan di atas tangan. Tiba-tiba bekas tu jatuh. Bekas tu jatuh. Bila jatuh saja Allah berkata, wahai Musa, wahai Musa, seandainya satu kelipan masa, satu kelipan sahaja, aku ini tidak mengambil berat kepada hamba-Ku, nascaya semua binasa. Macam kamu, dia kata, sekelip mata saja, maknanya terlelap saja, tengok binasa, habis jatuh bekas tadi. Jatuh sekelip mata saja, terlelap saja, maka sesungguhnya aku ini Allah Ta'ala tidak mengantuk dan tidak tidur. Sebagaimana kisah dalam dikaitkan dengan ayat kursi, wala ya'udu hifzuhuma wa huwa aliyul azim. Tidak berat sikit pun Allah Ta'ala nak maknanya mengawal, menjaga, memerintah, mentadbir alam ini, langit dan bumi. Maka dikatakan bahawa Allah Ta'ala yang maha berkuasa ini telah maknanya memberi nikmat yang berpanjangan. Maka berterusan Allah Ta'ala memberi nikmat daripadamu. Kalaulah satu zarah sikit sahaja Allah biarkan kita, habis binasa kita. Binasa kita. Maha baik Allah Ta'ala kepada hamba-hambanya. Maka dikatakan bahawa dan jikalau putus tulungnya daripada sezarah sahaja, nascaya jadilah engkau Adam. Adam ni tiada, habis. Maknanya kalau katakan sezarah sahaja Allah biarkan dunia ini, alam ini binasa, habis semuanya sekali. Maka demikianlah nikmat Allah Ta'ala. Batu dengan itu kita tengok nikmat Allah Ta'ala. Kita berjalan, kita tak fikir pun awan jatuh atas kepala, tak fikir pun. Maknanya kerana apa? Kerana kita tahu ada yang mengawalnya. Maka itulah nikmat-nikmat Allah yang Allah Ta'ala beri kepada kita. Hendaklah kita berterusan mengingati Allah Ta'ala. Hanya sahaja adalah ijad. Hanya sahaja adalah ijad itu nikmat. Allah mengadakan kita itu nikmat kerana bahawasanya hak Allah Ta'ala itu kaya daripadamu. Allah Ta'ala sedikit pun tidak berhajat dengan kita, dan engkau berhajat kepadanya dalam wujudmu, dan kita berhajat kepada Allah dalam kita wujud. Maknanya bila kita lahir saja atas muka dunia, kita berhajat pada Allah. Daripada kita tak pandai apa-apa, tak boleh buat apa-apa, Allah Ta'ala beri. Kita lemah sebenarnya, tak ada apa-apa pun, tiba Allah Ta'ala beri. Maknanya sam'a wal absar, Allah Ta'ala beri pendengaran, penglihatan, Allah Ta'ala beri akal, satu nikmat-nikmat Allah Ta'ala beri kepada kita. Tidak dibiarkan walau satu saat pun sebenarnya. Hatta ketika mana kita maksiat, macam mana Ustaz? Ketika mana kita bermaksiat pun Allah tak lupa kita. Allah tidak lupa kita. Allah kekalkan lagi nikmat kita. Tidakkah orang yang bermaksiat itu boleh bernafas? Tidakkah orang yang bermaksiat itu dia punya jantung berhenti? Jantung dia berjalan, darahnya mengalir, oksigennya tetap berjalan. Ketika mana kita bermaksiat, adakah Allah tinggalkan kita? Tidak. Tidak. Allah tetap memberi nikmat. Allah kekalkan nikmat imdad itu. Menunjukkan bahawa betapa Allah Ta'ala ini mengasihi akan hamba-Nya itu. Dan dikatakan bahawa maka jikalau tiada ijad engkau, maka kalau Allah tak ciptakan kamu, jadilah semata-mata tiada, semata adam, bermakna kamu tidak akan wujud atas muka dunia ini. Maka wujud kita ini adalah disebabkan Allah yang mewujudkan kita. Hendaklah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala kerana Allah Ta'ala telah memberi nikmat kepada kita hari ini. Ketahui olehmu bahawasanya hak Allah Ta'ala itu memberi nikmat atasmu. Allah memberi nikmat atasmu dengan berbagai-bagai yang tiada dihinggakan, tidak ada terhingga nikmat. Maka kekalkan nikmat Allah itu. Macam mana nak kekalkan nikmat Allah Ta'ala itu? Kekalkan nikmat Allah Ta'ala itu dengan bersyukur kepada Allah. Dan jikalau dibilang mereka itu akan nikmat Allah, nascaya tiada terbilang akan dia. Dan kalau kita nak bilang nikmat Allah, kita tak mampu nak bilang nikmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hanya kita tengok begini, antara nikmat-nikmat yang besar, banyak nikmat-nikmat
nikmat yang besar ni, tetapi berdasarkan pada satu hadis riwayat daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, arba'un man u'tiyahunna faqad u'tiya khairad dunya wal akhirah. Ada 4 perkara sesiapa yang Allah Taala beri kepadanya, sesungguhnya Allah Taala telah memberi kepada dia kebaikan dunia dan akhirat. Apa 4 perkara itu? 4 perkara, bukan isteri 4 ni, 4 perkara. Apa dia? Yang pertama ni nikmat besar ni, lisanun zakirun. Yang pertama, lisan yang berzikir. Siapa yang dapat ini, dia dapat nikmat besar dah sebenarnya. Lidah yang berzikir. Jangan mendapat lidah yang mengutuk orang. Jangan dapat lidah. Jaga jangan jadi lidah ini lidah yang mencela orang. Maknanya jangan jadikan kita ini lidah yang mencari keaiban orang. Jangan. Maka ada 4 dia kata. Siapa yang dapat ni, faman utia, siapa yang dapat bermakna apa? Faqad utiya khairat dunia wal akhirah. Dia telah mendapat kenikmat besar dunia dan akhirat. Yang pertama, lisanan zakiran. Lisan yang berzikir kepada Allah. Siapa yang dapat lisan yang berzikir, Alhamdulillah, rasa-rasa di luar sana tu ramai yang ahli-ahli zikir. Kadang-kadang kita suka dengan Allah. Ustaz, selawat macam mana Ustaz? Zikir macam mana Ustaz? Nak berzikir Ustaz? Alhamdulillah. Mungkin di luar sana tu ramai ahli-ahli zikir. Betul tak? Ya? Maka siapa yang menjadi ahli zikir, Alhamdulillah. Kalau antum ini termasuk golongan ahli zikir, doa-doalah ke Ustaz supaya Ustaz pun nak berzikir macam demo juga. Maka yang pertama, lisanan zakiran, lisan yang berzikir. Ini satu nikmat yang besar. Yang kedua, qalban syakiran, yakni hati yang bersyukur kepada Allah. Bila mana saja mendapat nikmat, hati bersyukur dengan nikmat Allah. Maka inilah nikmat besar sebenarnya. Lidah berzikir ni nikmat besar. Bukan makan durian saja nikmat besar. Maknanya, tetapi yang besar juga di antara hati yang bersyukur kepada Allah. Yang ketiga, wa badanan 'alal bala'i sabiran. Yang ketiga, sabar, badan yang sabar di atas musibah. Ini bila Allah Ta'ala beri ujian musibah, dia sabar sahaja. Maka tenang saja kehidupan dia. Walaupun ujian melanda begitu berat sekali. Berat sekali. Ujian ni melanda berat. Tetapi dia sabar. Wal badanan alal bala'i sabiran. Maknanya dia sabar di atas ujian Allah. Dapat yang ketiga ini, Alhamdulillah 3. Satu lagi dapat. Ni untung ni siapa dapat ni. Siapa dapat yang keempat ni, Alhamdulillah. Maknanya zikir al-haddad yang Ustaz bagi untuk amalan harian. Alhamdulillah. Yang ambil daripada zikir harian yang ambil daripada Ustaz tu, antum amalkan. InsyaAllah akan dapat ketenangan, kebahagiaan. Jadi Ustaz membaca hanya khalasah yang dapat zikir yang Ustaz bagi kepada antum tu, itulah yang kita baca hari ini. Selama ini pun kita baca. Ada orang tanya, dah Ustaz amalan apa Ustaz? Tak ada amalan pun. Amalan hak baca tu lah. Amalan kita banyak tidur je. Tidur relax. Itu amalan kita. Okey, baik. Yang keempat. Yang empat ni yang bagus ni. Apa dia ni? Yang keempat. Yang keempat ni ada duduk sebelah kita. Apa dia? Yang keempat dia kata, zaujatan la tabrihi khaunan fi nafsiha wa maliha. Wa maliha maknanya maka wa malihi. Apa dia yang keempat? Yang keempat ni yang suspense sikit. Yang pertama, lidah yang berzikir. Yang kedua, hati yang bersyukur. Yang ketiga, badan yang sabar di atas ujian. Yang keempat, apa dia yang keempat? Yang keempat, isteri yang solehah. Isteri yang maknanya menjaga dirinya dan harta suaminya. Maka yang keempat.
Siapa yang dapat 4 perkara ni, alhamdulillah. Rasa-rasa zikir, lidah yang berzikir, rasa ustaz ni bukan ahli zikir. Hati yang bersyukur pun rasa banyak, hati lalai lagi. Ujian yang berat, sabar kan ada. Tapi isteri yang solehah, rasa-rasa dapat yang nombor 4 dah rasa. Rasa-rasa je. Okey, baik. Tersenyum kat sebelah ni. Okey, baik. Maka ini di antara 4 nikmat yang besar. Siapa yang dapat 4 ini, alhamdulillah. Jadi setakat ni ustaz dapat nombor 4. 1, 2, 3 tak dapat lagi ni. Tengah-tengah cari lagi. Baik. Kemudian di antaranya lagi Nabi Allah Daud alaihissalam. Nabi Allah Daud alaihissalam dia pernah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maknanya baca masyurat boleh? Boleh, maknanya tidak ada masalah. Maka antaranya Nabi Daud alaihissalam dia pernah berdoa kepada Allah, Allahumma inni as'aluka arba'atan. Ya Allah, ya Tuhanku, aku memohon kepada Engkau 4. Bukan isteri ni aku memohon kepada kamu 4. 4. Kata gitu paling orang sebelah ni. Yang pertama dia apa? A'udzubika min arba'atin. Aku memohon kepada kamu 4 dan aku minta berlindung dengan kamu 4. Apa dia? Sama je tadi, sikit-sikit. Dia kata apa? Allahumma inni as'aluka lisanan zakiran. Macam tadi juga Nabi Daud pula kata, ya Allah, ya Tuhanku, aku memohon kepada Engkau lidah yang berzikir, wa qalban syakiran, hati yang bersyukur, wa badanan sabiran, badan yang yang sabar. Yang keempat, zaujatan tu'inuni fi dunya wa akhirati, isteri yang menolong saya dunia dan akhirat. 4 perkara sama saya tadi. Ini Nabi Daud doa gitu. Tadi hadis yang Nabi sebut tadi, lisanun zakirun tu hadis. Jadi hadis ini bertepatan dengan doa Nabi Daud alaihi salam. Maknanya siapa yang dapat 4-4, alhamdulillah. Maknanya kita dapat yang keempat saja setakat ini. Baik. Kemudian minta berlindung daripada 4. Apa minta berlindung daripada 4 pula? Ni dia Nabi Daud berdoa kepada Allah, wa a'udzubika min waladin yakunu alayya sayyidan. Aku berlindung denganmu ya Allah daripada anak yang mana dia layan aku ini umpama tuan. Mana anak yang derhaka. Minta berlindung dengan Allah daripada anak yang derhaka. Wa ini mura'atin tusayyibuni qabla al-waqtil mashis. Qabla al-waqtil al-mashib. Apa dia tu? Dia kata minta berlindung daripada isteri yang mengubankan aku sebelum waktu uban. Cuba tengok suami-suami yang berubat. Suami-suami yang berubat, kok ya masalah isteri ko ni gura-gura aja marah. Maknanya katanya aku berlindung denganmu ya Allah daripada isteri yang menyebabkan aku beruban sebelum waktu beruban. Ini jadi petua kepada isteri di luar sana, jangan banyak berlebih sangat ke suami, nanti siang suami cepat berubat. Maknanya kalau kita tak apa, sebab apa kita tidak menganggap itu berlebih, itu dipanggil qasidah. Maknanya jadi anggaplah leteran isteri, orang Terengganu kata berlebih isteri itu sebagai qasidah. Barulah tak ada ubah atas kepala. Ni ubah atas kepala, rupanya penipala begitu. Maka yang kedua, minta berlindung katanya, wa ini mura'atin tusayyibuni waqtal qabla al-waqti al-mashib.
Yang kedua dikatakan bahawa wanita ataupun isteri yang mengubankan aku sebelum waktu uban. Dan yang ketiga, wa mimmalin yakunu wabalan alayya. Yang ketiga ni bahaya juga, minta berlindung. Minta berlindung adalah daripada harta yang membawa binasa kepada aku. Minta berlindung, jangan sampai harta binasa. Jaga-jaga siapa yang harta banyak, jangan sampai binasa. Saya takut ustaz, harta saya banyak ni, takut Allah Ta'ala Allah Ta'ala turun musibah saya. Jangan bimbang. Kalau rasa harta banyak, takut hati hilang musibah, mari sini. Contoh je. Okey, baik. Dan yang keempat minta berlindung apa? Yang keempat minta berlindung minta berlindung apa dia, daripada jiran. Wa min jarin law ra'a minni hasanatan katamaha wa law ra'a minni sayyi'atan afshaha. Minta berlindung daripada jiran, apabila dia melihat kebaikan saya, dia menyembunyikan, dan apabila melihat kejahatan saya, dia menyebarkan. Minta berlindung daripada jiran yang menyebarkan kejahatan. Wal iyazubillah maknanya. Jadi dikatakan bahawa nikmat Allah Ta'ala ini besar. Jadi Allah Ta'ala menurunkan nikmat tadi supaya kita ini menyedari bahawa nikmat ini untuk kita ini mendekatkan diri kepada Allah. Dan di dalam hadis yang lain pula ada dua nikmat, nikmatani maghbunun fihima katsirun minan nas, al-fararu was-sihhatu. Apa dia? Dua nikmat yang ramai manusia terpedaya dan juga rugi kedua-duanya. Apa dia? Yang pertama, kelapangan masa. Masa lapang. Masa PKP buat apa para jemaah? Masa PKP ini, jadi kalau PKP ini pagi, kalau nak ikut kita, pagi kalau ada berzikir, ataupun baca kitab, ataupun baca Al-Quran. Baca Al-Quran. Biasa kita ambil pagi zikir. Quran ini kita baca lepas zuhur biasanya. Maknanya kadang-kadang lepas asar. Lepas zuhur, lepas asar, ustaz ambil waktu baca Quran. Pagi kita ambil waktu baca kitab dan juga berzikir. Berzikir. Ini terpulang pada jamaah masing-masing maknanya. Jadi ada dua nikmat yang besar. Yang pertama masa lapang, dan yang kedua kesihatan. Kesihatan. Sebab tu ulama suruh kita berdoa. Doa daripada satu orang sahabat, dikatakan doa ini menyebabkan para malaikat bergemuruh. Lalulah sehinggakan sahabat ini. Nama apa? Abu Zar kalau tidak silap. Abu Zar Al-Ghifari. Dia mendapat kelebihan di langit. Namanya terkenal di langit. Ada disebabkan doa ini. Apa doanya? Allahumma inni as'aluka imanan da'iman, wa nas'aluka qalban khashi'an, wa nas'aluka ilman nafi'an, wa nas'aluka ataupun wa as'aluka yaqinan sadiqan, wa as'aluka dinan qayyiman, wa as'aluka afiyatan min kulli baliyah, wa as'aluka damamal afiyah, wa as'aluka tamamal afiyah, wa as'aluka syukra alal afiyah, wa as'aluka al-ghina anin nas. Ini doa yang dibaca oleh Abu Zar, yang menyebabkan Abu Zar terkenal di langit. Maknanya kerja daripada rumah mengajar, alhamdulillah. Okey, baik. Dan dikatakan dua nikmat besar, satu sihat, satu masa lapang. Maknanya inilah dua nikmat yang terpedaya kita. Dan ada satu orang tabi'in, dia mengatakan lagi, apa dia kata? Man tazaharat alaihi ni'am falyuksir alhamdulillah. Sesiapa yang mendapat nikmat yang banyak, bertalu-talu dapat nikmat, maka dia kena banyak ucap alhamdulillah. Alhamdulillah. Wa man kasrat humumuhu, siapa yang banyak kesedihan, mungkin banyak ujian, fa alaihi bi istighfar, maka dia kena banyak istighfar. Kalau dia ni jenis orang yang banyak nikmat, Allah Ta'ala bagi dia tadi harta benda ke, dia banyak nikmat, maka dia kena banyak alhamdulillah. Tetapi kalau dia banyak ujian, dia banyak bersedih, ketika sedih itu baca astaghfirullah. Para jamaah sekalian, kalau kita jumpa sahabat-sahabat kita ke, saing-saing kita yang sedih, suruh dia amal istighfar.
Dia kata, tanya dia kata, Allah, saya susah ingatkan anak-anak, saya rasa sedih, suami saya begini-begini, contoh je dah. Suami saya ni begini-begini, apa dia ni, suami saya begini, kemudian ataupun kata isteri saya ni, saya sedih, isteri saya begini ni, sampai beban atas kepala saya, contoh je dah. Maknanya saya tak ada kerja, Ustaz. Jadi orang yang banyak bersedih, suruh dia ambil istighfar banyak-banyak. Saya tak mampulah nak istighfar banyak-banyak, Ustaz. Kalau tak mampu istighfar banyak-banyak, sampaikan kepada dia Sayyidul Istighfar. Sampaikan suruh baca Sayyidul Istighfar. Kerana disebut oleh satu orang tabi'in, dia mengatakan, wa man kasurat humumuhu fa'alaihi bi istighfar. Siapa yang banyak kesedihan, maka hendaklah dia beristighfar. Wa man alaha alaihi fakru. Dan sesiapa yang maknanya dia ini dalam keadaan terhimpit dengan harta benda, terhimpit dengan harta benda, wal yuksir la haula wala quwata illa billah. Kalau lah ia kesempitan, dihimpit dengan kefakiran, susah dia dalam keadaan fakir. Kalau susahnya fakir, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Banyakkan dia baca la haula wala. Kalau dia sedih dengan sebab anak-anak dia buat hal, suami buat hal, isteri buat hal, anak, isteri, suami, sama ada anak ke buat hal, suruh dia istighfar banyak-banyak. Tapi kalau ia jenis Allah Ta'ala beri harta melimpah ruah, suruh dia banyak ucap Alhamdulillah. Begitu maknanya, supaya kita ini maknanya berzikir mengikut apa yang telah dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian dikatakan lagi bahawa mengenai apa dia ini, Muawiyah bin Abu Sufyan, mengenai Muawiyah bin Abu Sufyan ini bertanya kepada sahabat-sahabat dia, apakah pendapat kamu tentang kesejahteraan? Maknanya, apakah pendapat kamu tentang sejahtera, keamanan, kebahagiaan? Apa pendapat kamu? Mereka mengatakan ada 4 perkara. Yang pertama, rumah, tempat tinggal yang baik. Rumah yang baik. Yang kedua, kehidupan yang baik. Kehidupan yang baik ni kehidupan beribadat. Yang ketiga, isteri yang baik. Isteri yang baik, maknanya isteri yang baik, yang pertama dari segi agama, yang kedua dari segi rupa paras, yang ketiga dari segi akhlak. Nak juga 3 tu kan. Maknanya yang keempat ini, yang keempat apa ni? Allah, yang keempat sama suspend. Apa dia yang keempat? Yang keempat itu adalah tidak dikenali oleh pemerintah. Tidak dikenali oleh pemerintah. Kenapa? Apa maksud tidak dikenali oleh pemerintah? Maknanya supaya dia selamat daripada gangguan, ataupun selamat daripada suruhan. Maknanya lalu Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah ta'ala pernah berkata, 2 jenis nikmat jika Allah Ta'ala memberi kepadamu, kamu hendak bersyukur pada Allah. Ini kata Sufyan Ats-Tsauri. Apa 2 nikmat tadi? Yang pertama, kamu jauh daripada pemerintah. Minta maaf banyak orang-orang sufi begitu, minta jauh daripada pemerintah. Dulu ada satu orang wali Allah, dia datangkan daripada anak buah dia datang. Dia kata, Ustaz, ini kata Pok Suh Wali, nama Pok Suh Wali. Pok Suh Wali pesan ke Ustaz, Ustaz siap-siap, nanti istana raja akan panggil Ustaz. Untuk apa, tanya dia? Untuk mengajar di sana, dia kata. Nanti pembesar akan. Lalu Ustaz kata, tolonglah minta doa Pok Suh, doa minta jauh lah, jangan begitu. Kalau Ustaz tambah tu, minta lah begitu. Maka ni cerita lama ni. Tak apa Ustaz, cerita lama ni. Cerita ni cerita lama dah. 10 tahun dulu dah. Jadi cerita ini, jadi ada wakil sultan minta kepada Ustaz untuk pergi ke istana. Istana ke bukan istana, di satu atas wakil tu daripada pejabat agama minta Ustaz suruh pergi ke satu tempat, di satu istana, bukan istana untuk menjadi imam dan mungkin menyampaikan tazkirah di sana. Tapi tak tahulah, minta maaf banyaklah, hati Ustaz jadi tidak mau pergi. Maka tidak mau pergi, kita pun menolaknya. Bila kita menolak, pejabat agama panggil. Dia kata, Ustaz kena pergi, ini perintah pada tu. Ustaz kata, tak, Ustaz tak nak pergi juga, kita tak nak pergi juga.
Lepas daripada tu kita buat keputusan tak nak pergi. Dia tak nak pergi, tak tahu, hati jadi tak nak pergi saja. Tidak ada pemusuhan, tidak ada perbalahan, tidak ada apa-apa pun. Maknanya, lalulah dalam keadaan macam itu, dekat-dekat dengan tu. Dia kata malam ni kena pergi juga. Maka petang tu orang jabat beramu telefon, pergi, ustaz kena pergi juga. Kata minta maaf, tak nak pergi kata. Tak nak pergi. Akhirnya diganti oleh orang lain. Diganti oleh orang lain. Jadi setakat ni kita tak sampai lagi, tak masuk ke sana lagi. Hanya di dalam kitab kata Sufyan Nusari. Kata Sufyan Nusari, dia kata kamu kena bersyukur kalau kamu dapat dua perkara ini. Yang pertama, kamu jauh daripada raja ataupun jauh daripada pemerintah. Jauh daripada raja ataupun pemerintah. Ini yang pertama. Ini kata Sufyan Nusari ni. Yang kedua, maknanya yang kedua, jauh daripada doktor. Padang, jauh pada doktor. Apa maksud jauh daripada doktor? Jauh daripada doktor ni ialah jauh daripada penyakit. Jauh daripada penyakit. Jangan kita salah faham. Nanti dengar kuliah ustaz separuh je dah berkawan dah dengan doktor. Jauh daripada doktor itu jauh daripada penyakit. Maknanya maka ini di antara nikmat yang besar. Nikmat yang besar. Lalu kata guru ustaz, dia kata kamu duduk atas muka dunia ni kamu ambil 4 saja. Apa dia ambil 4? Ambil 4. Yang pertama, kena ada rumah yang baik. Yang pertama, kena ada pekerjaan yang baik. Yang kedua, kena ada kenderaan, rumah yang baik. Yang ketiga, kena ada kenderaan yang baik. Yang keempat, kena ada keluarga yang baik. Maka dapat 4 perkara ini, dikira kamu telah mendapat nikmat yang besar. Baik, kita sambung sikit lagi. Maka lazimlah atas hamba tadi, lazimlah atas hamba itu bahawa mengenal ia akan kadar segala nikmat itu. Hendaklah kamu sedar akan nikmat Allah Ta'ala dan tawakal ia atas Tuhannya dan berserah diri kepada Allah Ta'ala di dalam kekalnya. Serah kepada Allah Ta'ala. Maknanya bila kita dapat nikmat, kita abdikan diri kepada Allah dan nikmat itu akan terus berkekalan. Sebab tu kita jangan fikir, macam mana anak kita akan datang. Yang kita fikirkan bagaimana ibadat anak kita pada Allah dan peliharanya atasnya dan serahkan pada Allah agar Allah memeliharanya. Bagaimana kita nak serah diri dengan Allah? Yakni menggunakan nikmat tadi pada jalan yang Allah redha. Allah berfirman, la in syakartum la azidannakum. Maknanya seandainya maknanya la in syakartum, seandainya engkau bersyukur kepada Allah, Allah tambah nikmat. Dan jangan berpegang ia di dalamnya demikian itu atas akalnya dan ilmunya. Jangan dok pegang nikmat kerana bijak dia, akal dan ilmunya. Saya jadi kaya ni, bagaimana cara saya berniaga? Saya punya plan perniagaan macam mana? Daripada ada 3 plan. Plan A, plan B, plan C. Mana? Plan A tak berjaya, saya guna plan B. Saya punya marketing macam mana? Cara saya marketing pula. Maka akhirnya bergantung dengan akal dia. Bergantung dengan akalnya, bergantung dengan ilmunya. Maka dia tidak sedar bahawa dia dapat nikmat daripada Allah. Minta maaf nak beritahu, ada satu orang hamba Allah. Dia ini mengajar orang bagaimana bisnes, bagaimana nak berjaya dalam bisnes. Maka dia bekerja dengan satu syarikat. Syarikat itu panggil orang untuk mengajar orang bagaimana nak bisnes. Maka dia pun berilah ceramah dia. Kalau berniaga begini, kalau cara macam ni, macam ni. Maka dia dapat bayaran daripada ceramah dia. Syarikat tu bayar dia ceramah dia, mengajar orang bagaimana nak bisnes, bagaimana maknanya nak menjana pendapatan, bagaimana cara marketing. Memang mahal dia ilmu marketing, ilmu ni, tapi sebenarnya dia tak pernah berniaga pun. Dia tak pernah berniaga pun maknanya. Dia tidak pernah berniaga, tapi ilmu berniaga tu dia ada. Dia boleh ajar satu-satu. Satu hari dia jumpa kita, dia bagi tahu, Ustaz, saya ni bila saya dah satu hari saya berniaga dan saya guna ilmu saya mengajar orang, saya guna ilmu saya, niaga tak berjaya juga. Padahal dia mengajar tetapi itu nak khabar apa? Nak bagi tahu bahawa kamu jangan gantung dengan akal, jangan bergantung dengan ilmu. Para doktor jangan gantung dengan akal, dengan ilmu kamu, tidak. Hatta para ustaz pun, para ulama pun dia tak boleh kata. Maknanya bergantung dengan ilmu dia. Si jahil contohnya, dia tak boleh gantung tu. Kerana apa? Ilmu itu Allah beri nikmat pada kamu, bukan milik kamu, bukan milik kita. Baik doktor, baik ulama, baik pemerintah, baik siapa saja,
Maknanya nak mengetahui bahawa semuanya daripada Allah. Maka jangan bergantung dengan akal, jangan bergantung dengan ilmu. Setengah orang yang arif mengenal Allah, barang siapa menilai ia akan tauhidnya kepada akalnya, nescaya tiadalah sejahtera tauhidnya daripada api neraka. Kalaulah dia memandang kepada akalnya, maknanya dia bertauhid pada Allah tapi bergantung dengan akal, ialah daripada Allah Ta'ala. Tapi kalau tak cara saya ni, kalau lah tak kerana plan marketing kita tak berjaya juga, betul lah daripada Allah Ta'ala belaka. Tetapi nak bagi tahu sebab dengan cara saya yang maknanya kita punya strategi perniagaan tu, maka dalam dia ketauhidan dia kepada Allah Ta'ala masih lagi bergantung dengan akalnya, maka tidak sejahtera, boleh membawa kepada api neraka, kata ulama. Waliyazubillah. Dan kata daripada Zunnul Misri radhiyallahu anhu, barang siapa ada dalam tauhidnya menelik pada dirinya, menilik pada dirinya, nescaya tiadalah sejahtera tauhidnya daripada api neraka. Kalaulah dia ini pergantungnya duduk pada dirinya, duduk pada akalnya, duduk pada ilmunya, hinggalah ada nazarnya kepadanya dalam tauhid akan Allah, sehinggalah dia membuang segala asbab tadi. Walaupun zahir dia mengambil asbab, tetapi dalam hati tidak ada sedikit pun asbabnya. Jangan dalam hati dia letak. Lidah, ialah lidah Allah tengok, dan Allah Ta'ala tengok dalam hati. Walaupun lidah kata Allah Ta'ala belaka untung ni, maknanya, tapi dalam hati masih lagi berpegang dengan plan perniagaan, dengan plan marketing kita. Maka rosak akidah. Sehinggalah dia ini maknanya nazarnya, pandangannya kepada Allah, dan dalam tauhidnya akan Allah Azza wa Jalla. Maka inilah syukur nikmat yang amat besar. Maka dia bersyukur kepada Allah, syukur nikmat yang besar apabila dia bertauhid hanya kepada Allah. Tidak ada pergantungan, tidak ada meletakkan yang lain kecuali Allah. Jadi ingat, orang kaya, ingat kaya bukan daripada kamu, walaupun kamu bijak, kaya daripada Allah. Orang alim pun begitu juga. Maknanya bukan daripada kita, bukan daripada kamu yang banyak menghafal. Kerana akhir duduk dengan ulama besar, akhirnya kamu jadi alim baru kerana sebab kamu. Tidak. Kata Tuan Guru Haji Yaakob, masih lagi Ustaz ingat Tuan Guru Haji Yaakob. Tuan Guru Haji Yaakob pesan ke Ustaz, dia kata apa, nanti kalau mu jadi alim, mu jangan kata hei si jahil. Kerana sesungguhnya ilmu tak ada dengan mu, itu pinjam saja, jangan berasa gagah, jangan berasa bijak. Maknanya ini kata Tuan Guru Haji Yaakob yang Ustaz ingatlah masa belajar dengan beliau. Maknanya lalu dikatakan lagi bahawa maknanya seseorang tadi kena melihat bersyukur dengan nikmat, bukan berbangga maknanya sampai melupai Allah Ta'ala. Apabila tetaplah bahawa nikmat ijad dan imdad itu lazim keduanya. Sudah faham kita nikmat ijad, Allah adakan kita, lepas tu Allah imdad, Allah tolong kita. Nikmat tolong tadi kita dapat bercakap, mendengar, melihat dan seumpamanya, bahawasanya engkau itu ada pada zatnya. Sebenarnya mu tiada pun, tak ada pun yang melihat, tak ada mendengar, tak ada apa-apa pun, tak ada gagah pun, tidak ada gagah pun. Maknanya kita boleh bangun, kita boleh tu, masa kita boleh bangun ni lah kita nak beribadat pun, masa boleh bangun ni lah kita nak melakukan amal soleh pun. Nanti kalau Allah Ta'ala bagi kita bagi, tak ada nak bangun kita. Maknanya jadi asalnya, hakikatnya mu tiada, tak ada benda pun, tak ada satu pun benda. Cuba gerakkan jari. Siapa yang boleh menggerakkan jari? Allah Ta'ala. Apa bukti Allah Ta'ala yang menggerakkan jari? Baik, kamu tanya pada orang yang sakit stroke. Tanya pada orang sakit stroke, dia boleh tak gerak jari? Tak boleh. Kenapa tak boleh gerak jari? Tak ada daya pun. Tak ada daya dah. Maknanya apa? Maknanya memang tidak ada kuasa pun kamu. Allah yang beri. Allah yang beri pada kita. Maka syukurlah nikmat Allah. Dan jikalau tiada kedua nikmat tadi, ijad dan imdad tadi, maka iftiqar, maka kamu berhajat pada Allah. Dan ittira, kamu dalam keadaan terpaksa.
Maknanya itu maka lazim keduanya bagi wujudmu. Maka dalam keadaan begitu kamu berhajat kepada Allah. Tiada daya, tiada upaya, hanya Allah. Kita tidak ada mampu buat taat para jemaah. Jangan berasa rajin, jangan berasa gagah. Mana kita tidak ada kuwah, dan kita tak mampu tinggal maksiat walau pakai jubah, walau pakai serban. Kalau Allah membuka maksiat diri ini, tidak ada satu orang pun nak mendengar kuliah hikam ini. Tapi macam mana orang boleh dengar lagi? Orang boleh dengar sebab Allah tutup aib ustaz. Kalau Allah buka aib ustaz, kita buat live kosong, tak ada seorang dengar pun. Sebab itu kita tak layak mendapat pujian, kita tak layak merasa memiliki apa-apa. Sebenarnya semua milik Allah. Semua milik Allah Ta'ala. Maknanya jadi demikianlah maknanya yang dapat disampaikan. Moga-moga Allah Ta'ala memberi faham kepada kita. Ustaz tidak mampu memahamkan antum semua, hanya berserah kepada Allah Ta'ala. Ustaz hanya menyampaikan apa yang Allah beri kepada Ustaz saja. Yang pastinya yang bercakap ini tidak ada ilmu, tidak ada amal, banyak dosanya. Dan bercakap ini bukan mengatakan lebih baik, tetapi kita menyampaikan ilmu supaya jangan kamu menjadi seperti diri ini yang banyak dosa ini. Jadi sekadar ini saja yang dapat disampaikan. Moga-moga Allah Ta'ala beri kebaikan. Alhamdulillah hari ini tak ada apa-apa, tak ada jatuh-jatuh hari ini. Alhamdulillah. Dan insya-Allah kita jumpa lagi malam besok. Nak jawab salam pun dah masa dah lewat dah. Jadi sekadar inilah saja yang dapat disampaikan. Terima kasih yang sudi, yang setia bersama Ustaz. Ustaz tidak ada apa-apa pun, hanya yang boleh beri kepada antum semua hanya doa sahaja. InsyaAllah saya doakan antum semua berada di dalam kebaikan. InsyaAllah kita jumpa lagi malam besok. Kalau diizinkan oleh Allah Ta'ala, kita jumpa malam besok. Dan seandainya Allah memberi lagi ilmu, Ustaz sampaikan. Tapi kalaulah Allah tak bagi, tak dapatlah Ustaz nak sampaikan. Jadi sekadar ini sajalah yang dapat disampaikan. Ustaz sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.